Hai, Assalamualaikum. Saya Syami Firdaus. Hari ni nak buat live sedikit. Bukan live lah, lebih kepada video. Kita nak tengok sikit apa yang ada pada Arteon R-Line 4Motion. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua kawan-kawan, pelanggan dan semua view yang berbangsa Cina lah, senang kata. Alright. So, kita kembali kepada topik yang asal. So, hari ni kita nak review sikit. Ini dia Arteon R-Line 4Motion. Alright, so Arteon R-Line ni banyak yang confused. Sebab sebelum ni ada keluar juga model ni, tapi dia datang dengan horsepower yang lebih rendah dan tiada 4Motion. Jadi untuk yang kali ni boleh tengok sendiri, ini dia Arteon. Tapi kita tak buat dekat tengah panas ni lah, kita akan buat dekat dalam showroom. Alright, so kejap lagi kita sambung balik. Ok, jom kita masuk dalam showroom. Ok, sebelum apa-apa, kalau kata nak pergi ke showroom, biasanya kena scan dulu MySejahtera, cek suhu dekat sini. Kemudian kat situ meja sales consultant. Jadi boleh terus pergi ke meja sales consultant, minta dia orang attend. Kalau saya ada, boleh panggil saya, no problem. Alright, okay. Ini dia Arteon R-Line lapis blue. Okay, so boleh tengok dekat Arteon ni. Saya pun tak tahu nak mula dari mana. Saya buat video ni cakap apa, tanpa perancangan dan terus buat je. Okey, tak apa, kita mulakan dengan bahagian hadapan. Jadi kita boleh tengok dekat sini apa dia perbezaan dengan yang lama. Okey, kita boleh tengok untuk Arteon R-Line ni, dia lebih kepada kita cakap kita nak branding balik. Apa yang kita nak branding? So alright, kita boleh tengok okey, dekat Tiguan ni, ini adalah design logo yang lama. Dan yang ini, yang saya cakapkan tadi, branding. Kita tukar dia punya logo kepada yang lebih cantik dan lebih moden. Sama juga dengan logo R-Line ni. Okey, kalau tengok model-model selepas ni semua akan pakai logo dan yang design yang tu. Contohnya untuk yang ini, so boleh tengok ini pun dah start pakai design logo yang baru. Ini Passat R-Line lah, Passat R-Line yang baru. Kita tambah dia punya horsepower. Okay, tak apa, kita bukan nak sembang pasal ini, kita nak sembang pasal Arteon R-Line. Alright. Okay, yang pertama sekali kita boleh tengok dari segi dia punya lampu. Okay, lampu dia datang dengan daylight. Dia datang dengan daylight LED. Dia tak ada fog lamp dia tak ada fog lamp. Kemudian boleh tengok grill dia kita tambah baik kepada yang lebih cantik dengan skirt depan yang lebih menarik lah. Alright, untuk rim masih lagi sama dengan model yang sebelum ni. Kita pakai rim 19, kita pakai Pirelli P0, antara tayar yang memang terbaik lah. Memang kena dengan apa yang kereta ni bagi. Okey, untuk pengetahuan anda, untuk model ni kita bagi horsepower sebanyak 280 dan torque 350 Nm. Okey, kalau tengok daripada apa yang dia bagi tu, memang dah tak payah buat apa-apa. Memang dah cukup laju, dah cukup sempurna. Cuma beli dan bawa sahaja, dan ready untuk terima saman. Sebab apa? Kalau tekan lebih sikit je, memang confirm. Yalah, kalau awak tengok kalau anda semua tengok biasanya kereta-kereta Volkswagen kita ada bagi speed sensor. Jadi bila kita nak deliver pada customer, diorang tak pakai speed sensor tu. Diorang tak nak pakai, bukan speed sensor, speed limit. Maaf, speed limit. Diorang tak nak. Saya ada minta customer untuk set, supaya takut nanti terlebih daripada 110 ke 120 laju kan. Tapi diorang kata tak payahlah,
Sebab dah beli kereta yang meter dia boleh pergi 200 ke atas, buat apa nak set-set kan. So maknanya diorang memang ready untuk terima saman lah. Alright, tu sekadar gurauan. Okey, kemudian kita boleh tengok dekat sebelah pintu kiri dan kanan hadapan kita ada letak emblem R-Line. Okey, boleh tengok sebelah bawah kita bagi grill. Memang nampak cantik lah, nampak lebih kemas lah design ni. Alright, saya tunjuk daripada luaran dulu nanti kita akan pergi ke dalaman, kita akan pergi ke frameless, dia punya cermin semua saya akan tunjukkan. Okey, untuk keempat-empat pintu semuanya datang dengan touch sensor. Pintu belakang pun ada, pintu sebelah sana pun ada, kiri dan pintu depan dan belakang. Alright, so ada shark fin. So minyak dia mudah je. Kalau kata saya unlock kereta, cuma tekan saja. Tekan dan buka, letak kat sini. Kalau kata saya lock kereta ni sekarang, contoh saya tunjuk. Okey, lock Bila lock dia automatik dia akan tutup cermin sisi. So jadi bila saya nak tekan, tak boleh. Jadi saya kena unlock dulu, barulah boleh. Okey, jadi sekejap Alright. Okey, jom kita pergi ke bahagian belakang. Okey, boleh tengok bahagian belakang memang menarik, sangat cantik. Dia punya design lampu. Okey, dekat sini pun dia ada bagi tahu 4Motion. Kemudian dia letak pula nama Arteon dekat sini. Memang sangat-sangat cantik. Kereta ni boleh kata dia punya size tu lebih kurang macam pickup truck. Dia punya panjang, dia punya lebar memang sangat-sangat best lah. Sebab kereta-kereta sekarang kalau tengok memang kebanyakannya lebih orang cakap apa, memang trend nampak lebih besar, lebih luas. Alright, so dia ada grill dekat bawah, reflector. Okey, lampu dia, okey, ini kita panggil lampu ni, kita panggil IQ Light. So memang latest punya design lah IQ Light ni. So bukan je Volkswagen, tapi kebanyakan kereta pun dah start guna IQ Light ni. Kita antara yang terawal lah. Okey, so kejap, jom kita try. Saya tak tekan button ni boleh buka bonet kat sini. Okey, so dia kat atas sekarang. Kunci tak ada kat saya. Saya try pakai kaki tengok, boleh tak? Okey, bila pakai kaki, saya kena, kunci tu kena jauh daripada boot. Dan tengok, dia akan tutup sendiri. Jadi kereta ni dia boleh tutup dan buka menggunakan kaki dengan syarat kunci ada pada kita. Okey, tengok saya tak tekan saya masuk kaki. Okey, so function ni memang cakap apa, bagus lah. Sebab dia memudahkan kita. Dia memudahkan kita sebab contohlah kalau kita bawa barang yang banyak guna tangan, jadi kita tak ada, cakap apa, tak boleh nak tekan kan button kat atas tu. Jadi kita boleh pakai kaki je lah. Sebab kaki jarang orang angkat barang pakai kaki, selalu orang angkat barang pakai tangan. So memudahkan lah. Alright, so kita tengok pula boot space dia. Wow, boot space dia kalau kata orang kata tak cukup luas lagi, saya tak tahulah nak kata. Memang sangat-sangat luas. Ada kompartmen di sebelah kiri dan kanan. Kemudian tengok sebelah bawah. Okey, yang ni tak payah pegang Nampak bila saya tarik, saya selak je dekat sini. Okey, so dia akan stay. Okey, tayar spare. Boleh tengok ada subwoofer. Sebab kalau perasan nanti saya akan tunjuk dia punya speaker, sound system speaker untuk kereta ni memang sangat-sangat bagus. Kita pakai Hummer Garden. Okey, dia punya part semua perfect ada. Reflector pun ada. Okey, alright, ni tak ada apa yang penting sangat. Okey, alright, so saya nak gerak, saya just masuk kaki kat bawah. Okey, lepas tu kunci kena jauh daripada bonet. Okey, dia akan tutup. Sangat-sangat menarik. Okey, so saya rasa daripada segi luaran, boleh tengok saya pusing satu round. Dari segi luaran sangat-sangat menarik. Okey, kejap. Saya buka lampu.
buka lampu bagi semua tengok. Allahu Akbar. Okey, jom kita tengok lampu dia. Sekejap saya gelapkan sikit supaya boleh nampak. Okey, kalau anda perasan lampu dia bersambung Okey, boleh tengok dekat sini dengan sini. Nampak? Dia bersambung dari sini, stop kat sini, dia sambung balik ke sana. So memang sangat-sangatlah cantik lampu dia. Sangat-sangatlah cantik dan terang lampu dia. Okey. Okey, ni kalau dalam video nampak kelip-kelip ni bukan salah saya. Bukan salah kereta. Memang dia berkelip-kelip bila kita record. Okey, jom kita tengok sebelah belakang pula. Okey. Ini lampu di sebelah belakang. Okey, kita tengok lebih dekat Okey, dia datang dengan dynamic light untuk dia punya signal. Sorry, kabur sikit. Okey, dynamic light dia punya signal. Sangat-sangat cantik. Okey, kereta ni kalau kata kita pergi dan balik kerja dalam keadaan gelap, dia ada function yang kita panggil coming home dengan leaving home. So yang ini saya tak dapat tunjuk sebab sekarang pun memang agak cerah. Dengan showroom yang orang cakap pencerah, memang dia takkan jadilah. Dia akan detect bila kata kita balik kerja gelap, malam lah senang kata, kita pergi kerja subuh-subuh, pagi-pagi. So dia sebenarnya lebih membantulah. Sebab apa, kadang-kadang kita keluar gelap, satu atas dasar keselamatan lah. Kalau contoh ada orang yang berniat untuk merompak kita, jadi kita lebih alert. Bila kata lampu tu buka dengan terang, kita nampak lah ada orang di sekeliling kita. Ada orang yang cuba untuk pergi attack kita. So ini sangat-sangat bantulah. Okay, nanti kalau ada ke lapangan saya akan buat video tu. Okay, alright. So ni saya dah tunjuk sebelah luaran. Jadi jom kita tengok apa lagi yang menarik dekat kereta ni. Okay, tengok cermin dia tarik sikit, buka pintu. Okey, so anda semua boleh tengok sekarang dia punya cermin. Dia tak ada frame atas, dia frameless. Memang betul-betul sport lah. Memang betul-betul kaki yang cakap, yang motorsport ni orang memang akan, kalau tak beli tu bukan orang motorsport lah, senang kata. Sorry, saya gurau je yang tu saya gurau je. Alright. Okay, so memang sangat-sangat seksi lah untuk semua pintu untuk semua pintu. Depan belakang pun sama, frameless. Okay, yang saya cakap tadi, dia touch sensor. Okay, tengok saya touch, dia akan lock. So saya buka, masuk di tangan, dia akan on. So senang. Ini untuk orang perempuan lah sebenarnya. Orang perempuan kan kebanyakannya bila letak kunci dekat dalam handbag, memang dah orang cakap apa, dah susah dah nak jumpa. Memang betul-betul sesat, kadang-kadang 2 jam baru jumpa. So ini sangat-sangat membantu. Janji kunci tu ada dekat badan kita, so kita boleh buka pintu tanpa kunci. Yang tadi tu saya gurau je, orang perempuan jangan nanti tak ada beli pula dengan saya kan. Dia kata ni Syami ni mengumpat orang perempuan pula kan. Jangan pula viralkan saya bergurau sahaja. Tolong jangan viralkan benda-benda yang cakap apa, kita bergurau saja. Alright. Okey, jom kita masuk ke dalam kereta. Okay, dia bunyi ni sebab saya buka lampu di sebelah sini. Okey. Alright. So kita tengok dari sebelah sini. Ini dia ambient light. Ambient light dia betul-betul terang, nampak kat pintu. Semua side ada. Sana pun ada, belakang pun ada. Sana pun ada. So ambient light dia ada 30 warna. So anda boleh buat automatic ataupun anda nak tukar sendiri tiap-tiap hari. Saya rasa biasanya sebulan pertama je lah orang akan main benda ni. Sebab happy kan, baru pakai kereta baru. Tapi lepas tu boleh set pada automatic, biar dia handle sendiri, dia boleh tukar. Alright. So ini yang saya cakap tadi. Kenapa dia blur? Okay, sound system dia kita pakai Harman Kardon. Ini antara jenama yang terkenal dekat dunia. Memang sangat-sangat best dia punya sound system. Okay, ini panel untuk side mirror, left, right. Yang ini function untuk dia heater tau. Heater macam cermin belakang. Sebab kadang-kadang kalau hujan,
cermin sisi ni dia akan jadi blur tau. So kita ada heater, so mudah untuk dia bersihkan balik lah cermin tu. Tak adalah dia blur. Okey, yang ini pula kita boleh tutup buka cermin. Waktu drive pun kita boleh. Ni kalau contoh kita lalu dekat jalan yang kecil lah, senang kata, memang kena tutup side mirror. So boleh tutup. So ini biasalah panel untuk buka tutup cermin. Ini untuk lock cermin belakang. Okey, ini satu lagi boleh buka bonnet. Okey. So kita sambung di bahagian dalam pula. Okey, untuk review di sebelah dalam pula. Okey, anda semua boleh tengok kerusi kita bagi leather, iaitu Napa leather. Sangatlah lembut. Memang lembut, selesa. Seat bucket pula tu, jadi dah tak payah nak tukar-tukar dah. Cantik. Finishing dia sangat-sangat menarik. Dia datang pula dengan memory seat. So boleh set memory seat. Kemudian dia ada massage pula tu. Ini kalau kata kita long drive, long distance, memang sangat-sangat membantu sebab dia boleh massage belakang kita. So ini elektrik. Nampak? Boleh ubah dia depan dan belakang, atas dan bawah. Yang ini lumbar support. Dia support pinggang kita. Kita akan rasa di sebelah sini. Okey, jom masuk dalam kereta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tutup dulu sini kan. Tutup dulu pintu. Okey, kita start kereta. Start dekat sini ya. Sorry lah kalau gambar ni, video ni ada blur-blur ke apa. Okey. Minyak nak habis sebab ni kereta dalam showroom. Okey, ini meter dia. Lampu dekat meter ni sama dengan lampu yang ada dekat ambient light dekat pintu ni lah. Okey, boleh tengok saya zoom out sikit. Okey, ini steering dia. Steering dia ni boleh kata sangatlah sporty. Balut dengan leather seat. Dibalut dengan leather. Panel dia semua ni touch sensor. Sekejap lagi saya tunjuk. So sebelah sini pada panel, sebelah sini pada panel. Panel sebelah sini untuk cruise control dan volume. Panel sebelah sini pula untuk kita handle apa yang ada dekat meter tu. Yang ni untuk kita cari channel radio lah. Okey, tengok. Ini adalah logo baru Ini adalah logo baru. Kenapa lah suka blur? Janganlah blur lagi. Tolonglah. Okey. Ini logo baru untuk Volkswagen. Sangat cantik, sangat moden, dan lebih menarik lah. Okey, itu bukan tak penting sangat. Alright, so saya just nak buat sikit je video. Okey, apa yang ada pada digital cockpit ni Alright, so tengok, saya akan ubah dekat sini. Okey, sekejap Alright, so dekat sini boleh tengok ada driving data. Kereta ni memang datang dengan lane assist, side assist tu orang kata blind spot. So boleh perasan dekat tepi ni. Okey, ini kalau kata ada kereta yang lalu dalam jarak dekat, semakin dekat dan sangat-sangat dekat, dia akan bagi signal, dia akan keluar lampu. Untuk kedua-dua side ada. Lane assist biasalah. Dia akan tolong kita kalau kata contoh kita lari daripada lane, dia akan tarik sikit steering lah. Itu sajalah. Okey. Alright, so dekat sini. Okey, nampak tak ada map kat sini? Okey, map ni bukan je boleh tengok dekat tengah tau. Kalau tengok yang dulu-dulu punya, kita cuma boleh tengok dekat tengah-tengah ni je. Sempit je rasanya. Okey, sekarang kita tekan dekat view ni. Boleh buka full map dekat sini. Boleh zoom. Allah Akbar. Pantang touch sikit. Okey, saya zoom out Wow. Cukup cantik. Cukup menarik. Okey, di sebelah sini ini minyak. Sebelah sini temperature dekat luar Jangan terkejut sampai 90 ni semua. Ni temperature dekat luar, bukan temperature kereta. So temperature kereta takat ni memang tak ada masalah apa pun. Alright. Okey.
So kita lupakan bab tu jap. Okay, kalau perasan ini cruise control tengok kalau kata saya tutup ni, saya tekan ni, tengok dia akan tukar. Itu dia mileage. Mileage kan, kebanyakan orang tanya kereta baru kenapa ada mileage. Okay, kalau kata nak bergerak daripada stock yard tu naik ke lori pun kita dah drive dia sikit, sebab kita tak boleh nak terus angkat. Jadi mileage kalau kata masih lagi bawah 50 tu normal sebenarnya. Even saya sendiri beli kereta pun daripada brand lain pun sama, ada mileage juga. Jadi janganlah rasa takut-takut, was-was dengan salesman bila kata mileage tu dah sampai 50. Kenapa mileage 50? Kalau mileage tu dah sampai 200, itu kena dipersoalkan lah. Kena tengok dulu grant semua kan. Sebab kalau kat grant tu kita tak boleh tipu. Kalau kata kereta tu baru register, makna kereta tu memang kereta baru. Okay, itu tak penting sangat. Bukan topik yang saya nak bualkan lah. Okay, alright, so dekat sini nanti kalau anda kata apa yang anda nak tahu lagi pasal DJ Kopi ni, boleh letak komen dekat bawah. Okay, so boleh tengok saya dah cakap kan, dekat sini dia touch sensor kan. Touch sensor pula, dia touch je kan. Okay, tengok saya tarik dengar tak? Saya tak tekan pun, touch je. Boleh dengar dia punya speaker. Saya kuat sikit lagi Kita pakai radio je. Saya pakai radio je. Alright, saya nak turunkan volume balik. Tengok kan meter tu. Okay, saya ni lepasan. Nampak tu? Nampak? Saya tolak je. Bukan dekat sini je dia punya ni dia punya apa? Kita panggil dia just touch. Untuk aircon pun sama. Aircon kejap lagi saya tunjuk. Okey. Kita pergi ke infotainment system. Infotainment system ni sebenarnya apa yang ada dekat meter ni sebenarnya sama je. Sama je. Okey, kenapa saya cakap sama Korang tengok kat sini, radio ada dekat sini kan. Radio pun ada dekat sini. Bluetooth telefon pun ada, navigation pun ada. Okey, driver assist pun ada dekat situ. Dia bagi tahu. Driver assist pun ada. Alright, so boleh tengok apa tu driver assist. Banyak orang tanya saya apa tu driver assist, apa tu driver assist. Okey, saya buka sekejap je. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright, kalau kata nak tahu, boleh letak komen kat bawah. Nanti saya akan buat next review untuk function yang itu pula. Sebab hari ni saya just nak highlight je. Sebenarnya Raya Cina ni pun orang pun tak ada sangat datang ke showroom kan. Sebab orang ingat showroom tutup. Tapi kami yang cakap berbangsa Melayu, India ni, kita cover orang-orang Chinese, sales consultant Chinese yang tengah bercuti, bagi diorang happy. Diorang pun nak ada masa dengan family. Bukan selalu kita beraya kan. Jadi kita satu Malaysia, kita bergila-gila. Nanti raya kita, raya Aidiahad, raya orang Islam, diorang pula tolong kami. Raya Deepawali pun sama juga, kita rotate satu Malaysia. Alright. Okay, so boleh tengok driver assist ada, media ada, apps connect pun ada. Apps connect tak payah tambah-tambah duit. Apps connect memang kita bagi. Lepas tu apps connect ni kita tak ada connect pakai kabel. Kita just Bluetooth dan boleh pakai Apple CarPlay, Android Auto. Tapi tengok pada model telefon. Sebab ada setengah model yang dah tak ada Android, tak ada connection dengan Android. So saya tak boleh nak mention. Boleh tahu, boleh Google sendiri. Kalau tak tahu, saya rasa benda ni ramai dah tahu dah kan. Alright, so Android Auto memang kita bagi free. Sebab ada setengah model nak kena tambah extra tau, 1200 ke berapa saya tak pasti untuk benda ni. Tapi kita bagi free saja. Okay, ni vehicle pun sama juga. Okay, nampak? Kita ada tire pressure monitoring. Cuma letak je dekat vertical status ni. Okay, yang ni pak, dia bagi tahu minyak kereta nak habis, dia akan bagi tahu. Tire pressure kurang, dia akan bagi tahu. Anything lah, pintu tak rapat ke, apa-apa yang tak kena dengan kereta, dia akan inform dekat vertical status. Jadi tak perlu risau lagi lah. Alright. Okay, kita pergi cepat lah. Kita pergi ke aircon pula. Alright, aircon pun sama Aircon, korang tengok ni, saya tarik dengar punya aircon. Saya nak bagi tengok angin, tak boleh nampak. Jadi boleh dengar bunyi aircon. Touch je.
Mana ada button-button lah. Lepas ni semua model Volkswagen yang latest boleh kata akan pakai benda ni. Dah tak ada dah pusing-pusing tu kan. Yang pusing-pusing tu dah tak ada dah. Okay, so boleh tengok, kita boleh handle kat sini pun boleh. Okay, ni pun nampak kita, sebab kita punya 3 zone control, means suhu sebelah driver boleh adjust lain, sebelah passenger lain, belakang pun ada button juga. Sekejap lagi saya tunjuk button dekat belakang untuk adjust suhu aircon. Okay, selain daripada tu, nak nampak lebih cantik sikit kan. Okay, tengok saya tekan dekat menu ni. Nampak? Dekat skrin sini pun boleh adjust power dia, boleh adjust kat sini, suhu dia boleh adjust kat sini. Nak synchronize tak synchronize, nak synchronize ke tak synchronize pun boleh. Sorry, susah sikit lidah orang Melayu nak sebut. Okay, selain tu kita pun ada air care. Air care ni kita anggaplah dia macam purifier. Bila kita tekan aktif, nanti kalau contoh kita parking dekat open parking lah, macam apa yang jadi dekat test drive unit kita kan. Nampak kita parking dekat situ. Jadi bila kita parking dekat situ, cuaca dia cakap apa, dekat dalam kereta tu dah cakap bercampur-campur, dah tak ada apa cakap kuman-kuman yang tak bagus ke apa. Okey, boleh pakai air care ni. Dia sangatlah membantu. Dia akan cuci sampai betul-betul clear. Jadi lepas tu bila dah biru tu dah full dekat satu kereta, maknanya dah okey lah. So tak payah nak tutup ke apa, just patah balik pada menu. Alright. Okay, so itu untuk aircon. Okay, banyak tanya kereta ni ada reverse camera tak? Okay, saya tekan brake. Jangan ikut saya just nak tunjuk kat korang tutorial je. Okay, saya masuk dekat reverse. Tengok dekat skrin apa jadi. Ni reverse camera. Ini bird eyes punya view. Okay, dekat reverse camera ni bukan je boleh tengok reverse camera tu. Ni untuk side parking, bantu korang untuk side parking. Okay, ini belakang kereta, ini dinding ke apa-apa cakap kan, supaya lebih mudah nak tengok jarak kontur kereta dengan dinding. Ini wide, nampak? Wide. Okay, ini pula tekan je. Ini orang gemar-gemburkan sangat tu, orang nak sangat tu bird eyes camera. Tapi kebanyakan kita nak, tapi sebenarnya bila kita nak reverse, kita tengok dekat side mirror juga, betul tak? Kita tak pakai sangat pun benda ni. Alright, so boleh tengok dia ada banyak agak view tau. Okay, ni daripada sebelah tepi. Ni lagi betul-betul sebelah tepi. Korang nak macam mana lagi? Korang nak macam mana lagi? Cakap nampak, ini wide pun boleh. Sangat-sangatlah best untuk kereta ni. Siapa yang beli memang sangat-sangat berbaloi. Semua dah ada. Alright. Okay, saya patah balik pada gear parking. Okay, so selain daripada tu, kereta ni juga datang dengan dynamic chassis control. Dia ada mode selection. Jadi bila saya tekan ni, nampak? Dia akan keluar eco, comfort, normal, sport dengan individual. Okay, sekarang ni sebab dia dekat normal, jadi kita tengok apa dia. Okay, boleh tengok di sisi tu dynamic chassis control. Boleh tengok dia akan jadi normal. Normal mana kita bawa, kita langgar lubang, dia takkan rasa macam terlampau keras. Dia lembut. Memang orang cakap elok untuk naik dengan family lah. Untuk jalan-jalan pekan kan, nak bawa relax, nak keluar pergi makan-makan kan. Okay, steering pun lembut je. Steering ni akan jadi lembut. Handling ni akan jadi lembut. So engine sound semua tu tak ada apalah. Okay, andai kata saya tukar dia kepada sport, nampak? Dia ada engine sound. Dia punya dynamic chassis control akan jadi keras. Dia akan jadi sport. Steering pun, handling dia pun akan jadi keras. So, cuma air conditioning tak payahlah nak sport juga kan. Tak ada apa kena-kena pun. Okay, so dekat sini pun ada individual. Individual ni korang boleh adjust ni. Tapi saya nasihatkan tak payah guna pun tak apalah. Better ikut apa yang dia orang dah bagi lagi selamat kereta, condition kereta tu. Okay, okay, ni tak ada apa. Stop dulu. Okay, dekat sini pun ada, kita ada start stop punya function. Boleh off, boleh on. Kalau saya tekan ni, nampak? Okay, dia deaktif. Deaktif, nyala. Saya tekan lagi, dia aktif. Okay, dia tak menyala. Ni maknanya kita sedang guna dia. Okay, saya nak maklum untuk kerusi sebelah
passenger depan pun kita pakai electric seat juga. Kita bagi electric seat juga untuk mem besar. Sebab nanti nak buat keputusan, selalunya orang suami ni macam saya ni akan tanya isteri juga. Jadi takkan nak bagi suami je dapat keselesaan. Jadi orang perempuan pun kena selesa juga, kena mudah juga. Nanti nak papa anak kan, yang mana ada anak kecil tu. Okey, untuk kereta ni dia didatangkan dengan Allahu Akbar. Okey, dia didatangkan dengan 7 airbag. Okey, orang banyak tanya, okey, biasanya 6, mana lagi satu airbag tu? Airbag satu lagi dekat ni, dia knee support. Dia dekat area sini lah, dekat lutut lah senang kata. Okey. So lampu dia boleh tengok okey, ni mana lampu dia? Okey. Lampu dia pun kita bagi lampu LED. Tengok roof lining dia. Roof dia. Bumbung dia hitam. So lebih lagi elegan. Okay, dekat sini ada panel. Nak letak apa, spek mata ke kan. Sorry tau kalau kata video ni kurang memuaskan dia punya video, saya minta maaf. Ni sebab saya just nak buat review sikit-sikit. Saya pun seorang je ni. Okay, sebab kawan seorang lagi tengah deliver kereta. Ni kita punya cermin tengah. Okay, alright. So sebelah hadapan, okay, boleh tengok korang boleh tengok dekat sini pun ada lampu sebenarnya. Tak apa nampak sangat ni. Sebelah sini pun ada lampu ni. Ni semua ada lampu. Betul-betul enjoy lah memang drive. Nampak? Nyala je lampu ni. Seronok bawa. Sangat seronok bawa. Okey, jom kita pergi belakang pula. Kita pergi belakang. Allahuakbar. Saya harap korang semua yang dekat rumah tu dalam keadaan sihat, sejahtera. Sebab kes pun kalau perasan berapa hari ni dah makin naik balik. Jadi yang mana rakan-rakan viewer yang berbangsa Cina, berayalah dalam keadaan yang selamat. Jangan lupa pakai mask, sanitize tangan. Bila balik ke tempat-tempat jauh tu, daripada rumah-rumah kawan tu, mandilah. Jagalah diri sebaik yang mungkin. Kalau kita tak jaga diri kita, siapa lagi nak jaga kita? Okey. Sebelum tu saya nak tunjuk dulu ni, sebelum saya lupa. Nampak tak? Saya cakap tadi ada 3 zone control. Sini pun boleh control. Sini pun touch tau. Ni touch. Ni touch. Mana ada tekan-tekan? Tak ada button. Cari button kat mana? Tak ada button. Ini pun touch screen juga. Alright. So kereta sebelah belakang, Allah, saya turun masuk je, saya tak tunjuk view. Sekejap lagi lah saya tunjuk ada Sofix. Spot-spot dia pun masih ingat lagi untuk baby-baby, untuk golongan family yang ada anak kecil semua. Sangatlah berguna Sofix ni. Okay, so dia ada apa, tempat letak kopi, handrest untuk orang belakang kalau kita naik berdua je. Dekat sini pun boleh buka. Allah. Okay, nampak? So korang tak payahlah nak, kalau kata tengah jalan, tengah speed, top speed, tengah sampai tu kan, tiba-tiba nak kena berhenti pula buat susu semua. Tak payah, rapat je susu bahagian sini, senang. Boleh capai kat sini je. Kebanyakan kereta sekarang dah tak ada tau benda ni. Ini modern-modern pun masih lagi ingat untuk memudahkan pelanggan. Sini pun ada lampu lagi, LED juga. Okay, so sebelah belakang pun lampu cantik, nampak? Ni view daripada belakang. Wow, memang sangat-sangat mewah lah kereta ni. Antara kereta impian saya. Walaupun saya masih muda lah sebenarnya untuk pakai kereta-kereta besar macam ni. Tapi kalau ada kemampuan, memang saya nak satu lah. Kalau ada customer nak belanja ke kan, belanja jangan belanja kereta je, belanja sekali dengan package renew insurance, tak tahun. Minyak tak apa, saya beli isi. Okay, so kat sini pun ada macam tempat gantung air kot. Boleh tempat gantung air. Beli teh ais ke boleh gantung. Okay, alright, jom kita keluar. Cantik lah kereta ni. Memang sangat-sangat cantik lah. Bertuah lah. Sebab saya ada beberapa customer yang mak ayahnya beli untuk anak yang baru berumur bawah 25 tahun. Sangat-sangatlah untung pada usia muda dah pakai kereta. Okay, ni dia. Ini dia sebelah belakang
sebelah belakang leather seat juga dan sangat-sangatlah cantik. Frameless. Okay. So saya rasa setakat ini sajalah video saya. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan sebarang kereta lah, kalau korang ada suggestion ke untuk next video saya pun boleh komen dekat bawah. Saya mengharapkan support daripada anda. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara ke apa. Okay. Saya cuba buat yang terbaik daripada semasa ke masa-masa. Jangan lupa support saya. Saya Syahmi Firdaus daripada Volkswagen Ipoh, Perak. Boleh kontak saya 0149430667. Boleh WhatsApp saya. Saya akan cuba beri yang terbaik untuk anda semua. Jadi showroom kami sebenarnya dah berubah. Dulunya di hadapan. Jadi jom saya bawa turun sikit. Jadi sekarang kita dah tukar dekat belakang. Ni guard house. Tu ada guard kat dalam tu. Apa-apa boleh tanya dia. Okay, dekat sini pun service center pun ada kat sini. So nak pergi showroom kami, tu jalan besar. Kalau korang boleh perasan tu jalan besar. Okey, terus je ke belakang ni, terus akan nampak. Ni dia showroom kami. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak lah. Saya minta maaf kalau yang buruk tu daripada saya, yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum.